Rangka dalam, mudahlah, dia dalam badan, iaitu melibatkan tulang atau rawan dalam badan. Contohnya macam manusia, kita ada rangka dekat dalam kita, atau tulang dekat dalam kita. Kita ada tulang rusuk, tulang belakang, tulang kaki, tulang lengan. Jadi semua itu adalah dalam badan. Apa fungsi rangka dalam ni, tulang-tulang ni semua akan menyokong berat badan. Akan menyokong berat badan. Contohnya tulang belakang pun salah satu fungsi dia akan menyokong berat badan. Tulang kaki apatah lagi lah akan menyokong berat badan. Sebab apa? Badan tu di atas, kaki di bawah. Selain daripada itu, dia akan lindungi organ dalaman. Sebagai contoh, tengkorak kita, tulang tengkorak, ataupun atas kita ada tulang kranium, ataupun tengkorak lah. Jadi dia akan lindungi apa? Dia akan lindungi otak. Kemudian kita ada tulang rusuk. Tulang rusuk dia akan lindungi jantung, peparu dan semua yang ada bahagian berdekatan dengan tu, hati. Dia akan lindungi organ dalaman, tulang rusuk. Tulang rusuk ni kalau kamu buka baju kan, kamu buka baju, kamu tengok kat cermin, kamu sedut nafas, dia akan naik. Tulang tu akan naik. Kalau hembus nafas, tulang tu akan turun. Jadi kat bahagian dalam tulang rusuk tu, dia ada organ-organ penting seperti peparu, jantung, hati yang akan dilindungi oleh tulang rusuk manusia tu sendiri. Kemudian kita ada fungsi selain daripada itu, kekal bentuk badan. Jadi dia akan fungsi dia kekal bentuk badan. Jadi bentuk badan tu tak berubah lah. Dia tak macam ameba. Ameba dia boleh berubah bentuk badan, dia tidak kekal. Untuk apa? Untuk dia menangkap mangsa-mangsa dia dalam proses fagositosis. Macam manusia, kita kekal bentuk dia macam tu. Kan? Kepala. Berubah tak bentuk bulat kepala? Bujur ke, bulat ke, kan? Tangan, ada berubah ke dia punya bentuk? Tak ada lah berubah. Dia mungkin dia memanjang atau memendek ataupun dia membesar lah. Tapi secara umumnya bentuk dia akan sama. 5 jari tu 5 jari lah sepanjang hayat. Kemudian dia adalah asas pautan otot. Jadi otot akan berpaut di situ. Okey, kita pergi kepada vertebrata. Jadi vertebrata ni yang paling terkenal sekali lah dalam sistem rangka jenis sokongan ni, mempunyai rangka dalam. Jadi vertebrata, confirm lah dia ada sistem sokongan, rangka dalam, tulang di dalam. Dia ada contohnya sebagai vertebrata darat, vertebrata akuatik. Darat ni duduk di darat lah. Jadi juga ada haiwan yang di antara. Dia duduk di darat pun duduk, tinggal di air pun dia tinggal. Jadi dia adalah special ability, keupayaan istimewa untuk dia hidup. Kita pergi dulu kepada vertebrata darat. Dia mempunyai rangka yang kuat, tegar. Maksudnya dia takkan mudah berubah. Jadi memerlukan tekanan yang tinggi, daya yang tinggi, barulah dia kemungkinan akan patah atau rosak. Dia kuat dan tegar. Dia akan menyokong badan, lengkungan pelvis, pectoral kuat untuk sokong badan. Ni contohlah, nanti kita akan tengok yang mana satu lengkungan pelvis ni, yang mana satu pectoral. Dan tengoklah, ni ada gambar. Kalau kamu nampak sini, cikgu ada lukis sikit-sikit. Tapi kamu nak lagi detail, kamu bacalah buku teks kamu tu. Buku teks agak menarik ya, dengan warna dia, dengan gambar yang ada dia. Kamu baca buku teks saja pun dah cukup, tak perlu beli buku rujukan. Kemudian kita ada vertebrata akuatik, iaitu haiwan akuatik yang dia bertulang dalam, dia rangka dalam. Jadi rangka dalam kecil sajalah, lengkungan pelvis, pectoral kecil dan lemah. Jadi sebab dia tak memerlukan sokongan kepada tubuh badan atau berat badan, tumbuhan akuatik ni, kenapa dia tak memerlukan sokongan kepada badan? Disebabkan oleh dia disokong oleh keupayaan air. Sebab dia hidup kat air kan, disokong oleh keupayaan air. Jadi dia akan membentuk badannya untuk dia beradaptasi dengan air itu sendiri. Jadi berat badan disokong oleh air. Kalau kamu tengok kat tepi ni, kita ada gajah dekat sini kan, gajah. Jadi lengkungan pectoral ni dekat sini, dia besar, dia kuat, dia tegar. Kemudian lengkungan pelvis pun dia besar. Jadi kenapa dia ada besar, tegar dan kuat ni? Untuk dia sokong berat badan.
Gajah kan, gajah berat lah, puluh-puluh kilo, beratus kilo dia. Okay, jadi dia memerlukan lengkungan pectoral, lengkungan pelvis, tulang dalam yang kuat dan tegar supaya dia dapat menyokong berat badan. Kemudian berat badan itu disokong dengan apa? Dengan pautan oleh otot pada tulang-tulang. Jadi kemudian kalau kita tengok ikan paus kat sini, ikan paus tulang dalam juga, dia lengkungan pectorals, lengkungan pelvis kecil dan lemah. Jadi lengkungan pelvis, lengkungan pectoral ni kecil dan lemah. Jadi dia tak berapa nak membesar macam gajah ni. Sebab apa? Sebab dia ada sokongan pada badan dia oleh air. Sokongan berat oleh air. Jadi air itu akan membantu dia untuk pergerakan dia. Untuk membantu dia untuk dia bergerak ke arah sesuatu. Jadi air itu akan membantu. Air akan mengapungkan juga dia. Jadi dia ada teknologi lah. Bukan teknologi, dia ada adaptasi pada diri dia tu sendiri yang menyebabkan dia boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain.